Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak belajar tentang taburan nombor. Okey, berbeza dengan taburan binomial. Kalau binomial dia ada dua kemungkinan iaitu kejayaan atau kegagalan. Okey, dan dia menggunakan pemboleh ubah rawak discrete. Maksudnya kita consider integer sahaja dalam pengiraan. Maksud kat sini sekiranya dalam taburan binomial sekiranya disebutkan X tepat 3, maka X sama dengan 3. Tapi kalau disebut X sekurang-kurangnya 2, maka kat situ kita akan kata integer yang terlibat adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Okey, itu discrete. Maksudnya kita consider integer. Okey, untuk pemboleh ubah rawak selanjar, okay, maksud dekat sini selanjar, dia mengambil kira nilai yang tidak terhingga. Contohnya kalau cikgu sebut sekurang-kurangnya 2, bermaksud dia bermula dengan 2, 3, 4, 5 dan dia juga termasuk nilai perpuluhan. Okay, contoh kat sini, kalau nanti kita kata kalau disebutkan X itu lebih besar dari 2, maka nilai yang kita ambil ialah 2, 2.01, 2.0003. Okey, semua nilai dalam julat tersebut diambil selagi mana dia betul ataupun benar lebih daripada 2. Okey, disebabkan itu kita tak dapat nak senaraikan dengan detail. So, kita akan belajar dalam bab ni. Taburan normal nanti dia akan kira melalui jadual. Okey. Seterusnya kita tengok graf untuk taburan normal. Okey. Konsep asas kat sini, dalam taburan normal, katakan dalam satu penghasilan produk, kita biasa nampak dekat sesuatu produk dia ada tulis tambah tolak 1 kilogram. Okey, apa maksud tambah tolak 1 kilogram? Kemungkinan produk tu nilainya 989 gram. Kemungkinan produk tu 999 gram. Kemungkinan juga produk tu terlebih mungkin 1001 gram ataupun 1001.2 gram. Okey, semua ni mengambil nilai tambah tolak 1 kilogram. Okey, kadang-kadang sesuatu produk yang sukar ditimbang dengan tepat, dia akan ada plus minus. Okey, contoh kat sini dalam penghasilan tepung, kebanyakan produk kita katakan berada pada 1 kilogram. Tapi dia akan mengambil kira juga kemungkinan ada produk yang kurang daripada 1 kilogram. Ni kurang. Bila kita plotkan secara histogram, kita dapati dia kurang. Tapi kena ingat dia takkan sentuh paksi X. Okey. Dia akan melanjut ke paksi X tapi tidak sentuh. Sama yang dia tidak akan sentuh. Okey. Dan mungkin juga dia akan melebihi 1 kilogram sebelah kanan. Okey, tapi kita puratakan, kita kata 1 kilogram produk kita. So, ini kita panggil min. So, min ni berada di tengah-tengah. So, bila dia tengah-tengah, kita nampak sebelah kiri dan sebelah kanan saiz dia sama. So, kita pernah belajar kalau dia boleh potong dengan saiz yang sama, kat sini nama dia simetri. Okey, so dia akan bersimetri pada min. Okey, so apa sifat-sifat bagi satu graf normal? So, kita boleh baca kat sini.
Suatu graf normal, dia mempunyai sifat. Yang pertama, bentuk dia macam bentuk loceng. Kalau kita biasa tengok loceng aiskrim. Okey, siapa yang biasa tengok lah. Okey, biasa ada loceng aiskrim kan. Okey, graf dia berbentuk loceng. Orang jual aiskrim biasa dia pakai loceng tu. Okey, dan dia bersimetri pada garis tegak melalui min. Seperti mana yang cikgu terangkan tadi. Okey, kemudian dia mempunyai nilai maksimum pada min. Okey, betul lah sebab kita tengok tadi dekat sini nilai dia paling tinggi. Maksimum. Okey, dan dia membahagi luas rantau kepada dua bahagian yang sama. Di mana dua bahagian sama? Sebelah kiri dan sebelah kanan. Dua bahagian ni mana yang kita katakan luas? Luas ialah di bawah graf. Luasnya ni, ni luas tu. Ini luas yang cikgu lorek ni adalah luas bukit tu. Okey, luas di bawah graf. Okey, kedua-dua hujung melanjut secara tak terhingga. Okey. Kedua-dua hujung melanjut tak terhingga, tidak menyentuh paksi X. Kat sini, kita tak boleh lukis sentuh paksi X. So, lukisan kita mesti nanti, masa kita nak lukis, kita cukuplah macam ni. Tak boleh lukis sampai paksi X. Jumlah luas rantau ialah 1. Kalau kita lorekkan semua rantau ni, nilainya, luasnya ialah, luas dia adalah 1. 1 apa? Bolehkah kita kata 1 cm? Tak boleh sebab ni dalam graf kita kata 1 unit kuasa 2. Okey. Kebarangkalian antara A hingga B. A hingga B ni adalah integer ataupun apa-apa pun boleh berawak selanjar yang berada dalam paksi X. Okey. Kalau kita just consider, kita nak ambil daripada nombor tertentu, so luasnya juga hanya tertakluk untuk bahagian yang kita nak dalam julat itu sahaja. Okey, itu adalah konsep yang pertama, di mana awak berkenalan dengan bentuk graf. Okey, perkara kedua dalam konsep graf ini ialah, pertama kita kena tahu dia boleh ditulis dalam bentuk N ni normal. Okey, X ni peristiwa yang berlaku tadi tu. Okey, dalam bentuk mean. Okey, ni mu ni kita kata mean. Yang kuasa 2 ni kita kata variance. Okey, dalam bentuk koordinat kita tulis mu dan variance. Okey, apa hubungan antara mean, dua mean yang berbeza? Okey, senang je. Kita tengok sini mean yang pertama, ni mean yang kedua. Okay, cuba kita imagine kalau kita ada paksi X, kat sini mestilah nombor 1, sini mesti nombor 2. So, kita dapati nombor 1 mestilah kurang daripada nombor 2. Maka, mean yang pertama kurang daripada mean yang kedua. Apa perkaitan dia? Okay, kalau mean yang pertama kurang daripada mean yang kedua, maka mean yang kedua mestilah lebih besar dan dia akan teranjak ke kanan. Mean yang, okay, cara untuk kita explain ialah mean yang lebih besar akan teranjak ke kanan. Ikut saja garis nombor. Okey, apa pula hubungan antara, kat sini kita tengok mean dia sama. Tapi dia punya sisihan piawai dia
berbeza. Okey, apa kaitan dia? Okey, kaitan dia ialah kalau mean dia, kalau dia punya sisihan piawai dia lebih kecil, maka serakan juga lebih kecil. So, graf dia kita akan nampak lebih kurus. Kurus ni bukannya istilah yang betul. Ini hanyalah untuk imajinasi kita saja, yang mana kalau kita nampak kita nampak sisihan piawai yang lebih kecil, maka kita boleh macam ni. Katakan kalau dia melebar dengan satu lagi. So kat sini mean. Mana satu sisihan piawai yang lebih kecil, mestilah yang kurus. Yang kurus ni serakan dia kurang, bermaksud mungkin kalau tepung gandum tadi sekilo, dia punya ralat dia hanya dalam julat 990 sahaja mungkin. Mungkin kat sini daripada 990 hingga 1001. Mungkin untuk variance yang pertama. Tapi mungkin yang variance kedua yang warna hijau tadi mungkin dia punya serakan dia lebih besar, mungkin daripada 978 hingga 1010. Mungkin disebabkan itu dia punya sisihan piawai akan lebih besar. So kita kena ingat yang mana lebih baik. Serakan yang lebih baik adalah serakan yang pertama, iaitu sisihan piawai yang lebih kecil. Sisihan piawai yang lebih kecil adalah sukatan statistik yang lebih baik untuk pengiraan kita. Kita akan lihat seterusnya taburan normal piawai. Kita highlight kat sini piawai kerana piawai ni kita dah standardkan di sini. Kita dah standardkan mean mu dia kosong, dan kita standardkan sisihan piawai satu. Dalam bentuk koordinat kita akan tulis Z ni kita akan pakai untuk sisihan, untuk taburan normal piawai Z, skor Z N01. Dari segi gambaran graf, asalnya graf kita macam ni. Kat sini ada paksi X, kat sini ada B. X sama dengan X. Sekarang asalnya graf kita macam ni. Dan dekat sini kita kata mean. Sekarang kita dah transformkan dia kepada bentuk piawai yang mana graf dia akan bertukar. Kita akan letakkan mean dia kat sini. So graf kita akan jadi so kat sini mean dia kosong. So X sekarang dah tukar jadi Z. So paksi Y dah akan jadi PX sama dengan Z. So kat sini kita akan lihat ciri-ciri dia masih sama, yang mana sebelah kiri masih sama saiz dengan sebelah kanan. Masih ada ciri simetri. Untuk mengira luas kawasan Blorek pada di bawah lengkung, kita akan menggunakan suatu jadual taburan kebarangkalian, iaitu jadual dalam buku 4 angka bererti, yang mana jadual itu akan
menggunakan konsep. Okey, tengok betul-betul konsepnya ialah yang ini sahaja. Okay, katakan kita ada huruf A kat sini. Ni paksi Z. Ni kosong. Okey, kita hanya boleh kira luas bahagian A sahaja menggunakan jadual. Yang mana P mesti Z lebih besar daripada A. So, kita akan lihat beberapa contoh. Sekiranya kita dapat kawasan berlorek yang berlainan daripada bentuk di atas, kita kena ubah suai. Okey, selain pada tadi ciri dia simetri, kita mesti tahu tadi sama je. Jumlah luas ialah 1. Sebenarnya jumlah luas mewakili kebarangkalian. Keseluruhan kebarangkalian adalah 1. Okey, so kita akan lihat contoh yang pertama. Contoh dalam buku teks. Okey, jika Z adalah pemboleh ubah rawak yang bertaburan secara normal piawai. Okey. Cari nilai PZ lebih besar daripada 1.333. Okey, sebelum tu mari kita berkenalan dengan jadual taburan kebarangkalian. Ini adalah jadual yang akan disertakan semasa SPM, yang mana dia dah keluarkan jadi sekeping sahaja. Kita perhatikan yang cikgu highlight daripada atas dan ke bawah tadi. Yang ini kita katakan paksi Z. Paksi Z ni paksi X lah, cuma diwakilkan dengan huruf Z. Okey, kawasan yang cikgu tidak highlight dalam ni, okey, ini adalah luas yang akan mewakili luas bagi paksi. Okey, mari kita fahami bentuk-bentuk graf bagi beberapa kes yang mari kita fahami beberapa bentuk graf yang ada. Okey, kes yang pertama, kita cuba lihat. Contohnya, soalan melibatkan kebarangkalian Z kurang daripada negatif A. Okey, first kali kita buat garisan pada paksi Z negatif di mana-mana dan labelkan dengan negatif A. Okey, dalam situasi sebenar kita akan dapat nombor. Contohnya kalau kat sini P Z kurang daripada negatif 0.2, maka A ni kita boleh gantikan dengan 0.2. Itu maksud kita. Okey, so apa kawasan yang berlorek? Okey, kawasan yang akan berlorek ialah sebelah kiri. Okey, so kita pun lorekkan dia sebelah kiri. Dan kalau ikut pemahaman kita tadi, semua graf yang dikira mestilah paksi positif dan ekor hujungnya mesti sebelah kanan. So, untuk kes yang pertama, kita akan pantulkan. Kita reflectkan dia ke sebelah kanan dengan nilai yang sama. Kalau tadi dia negatif, sekarang dia akan jadi positif. Kalau tadi sini negatif 0.2, kat sini akan jadi positif 0.2. Dan kawasan berlorek dia akan jadi sebelah kanan. Kita mesti pastikan pantulan dia saiznya sama. Maksudnya dia logik. Okey, so yang ini kita katakan sama. Maka penulisan kita akan jadi P Z lebih besar dari A. Dan kita dah boleh start kira. Okey, sampai je kita dapat kawasan berlorek yang ini kita kata ekor hujung. So, kita dah boleh start kira guna jadual. Okey, sekarang kita punya aim nak jadikan dia ekor hujung sahaja dulu.
Okey, kita tengok kes yang kedua. Okey, kes yang kedua. Kebarangkalian PZ kurang daripada A. Okey, A ni positif. Kita tengok A positif, kita letak dekat paksi positif, kita labelkan dengan huruf A. Kemudian kita nampak ada simbol kurang, kita lorekkan dia ke sebelah kiri. Oh, dan kita dapati lorekkan dia bukan ekor hujung sebelah kanan. Tapi ekor hujung sebelah kanan ni putih ni kita tak nak. Kawasan lorek ni kita tak nak. Dan kita tadi tahu keseluruhan graf ni tadi nilainya. Keseluruhan graf ni kita tahu nilainya tadi 1. Okey, so apa kita buat? Kita akan buat kaedah yang sedikit beza, iaitu yang pertama kita nak semua ni 1. Kemudian kita buat apa? Kita buat tolak. Yang mana kita boleh kira? Yang putih tadi kita boleh kira dan nilai dia adalah huruf A. Ingat huruf A ni paksi, so dia boleh kira ke depan lebih besar dan dia boleh kira ke belakang, ke kiri kalau kita nak kurang. Untuk kes ni kalau kita tolakkan, maka hasil dapatan kita adalah kawasan yang berwarna putih. Ni adalah jawapan. Selepas kita tolak, kita akan dapat jawapan yang putih tu. Dan yang putih tu adalah saiz soalan tadi. Okey, so apa operasi kita kat sini? 1 tolak P Z lebih besar daripada huruf A positif. Okey, itu adalah kes yang kedua. Okey, sekarang kita tengok kes yang ketiga. Kita ada PZ lebih besar negatif A. Okey, sekarang kita letak dulu garisan pada paksi negatif. Kita lorekkan dia ke sebelah kanan. Dan kita dapati ekor hujungnya sebelah kanan tapi besar. Dan nombor negatif tidak boleh dikira daripada jadual. Okay, so apa kita buat? So kita akan buat pengiraan dengan cara yang berbeza, iaitu macam mana kita nak dapatkan? Sama macam tadi. Kita ambil 1. Tolakkan dengan yang kita tak nak. Okay, kita tak nak yang mana? Okay, kita tak nak yang ni. Ini A. So, P Z lebih besar daripada A. Okay, cuba kita buat sedikit perbezaan. Apa yang membezakan dua soalan ni? Okay, kita tengok kes yang kedua dengan kes yang ketiga. Bezanya ialah, okay, tadi kita kata PZ kurang dari A, loreknya sebelah kiri. PZ lebih besar daripada negatif A, loreknya sebelah kanan. Kalau kita perhatikan, okay, saiz luasnya adalah sama. Maka operasinya pun sama. Dari segi kaedah penolakannya. Okay. Kak Jah boleh ambil masa untuk fahamkan graf ni dahulu. Okay. Kes yang keempat. Okay, kita ada PZ di antara. Okay, bila di antara, actually walaupun simbol kat sini ada sama dengan, sini tak ada sama dengan, dia tidak memberi apa-apa kesan untuk pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, so kita boleh terus letak satu negatif kat sini, negatif A. Satu lagi positif kat sini, di antara, di tengah-tengah. Lagilah kita tak boleh nak kira kat tengah. Sebab
Kalau ikutkan jadual, kita hanya boleh kira yang ini. Yang cikgu tanda right ni boleh kira. Okay, sebelah kiri pun boleh kira dengan syarat kena pantul macam kes yang pertama tadi. So, apa kita buat? Kita guna kaedah kita guna kaedah tolak tadi. Okay, so, kita akan buat satu tolak yang boleh kira tadi kat sini. Ingat, kalau kita dah kira yang B tadi, bermaksud kalau satu tolak yang B ni sahaja, maka kita masih ada ruang yang sangat besar. So, kita ada lagi satu tolak lagi. Kita kena tolak lagi dengan P Z lebih besar daripada A. Kita ingat tadi, A kita tadi sebenarnya ada kat sini kan? Tadi kan dia negatif. Tapi kita dah pantulkan dia ke sebelah kanan. Reason kita negatif, tak boleh kira. Dan kita tahu saiz dia sama, simetri, kiri dan kanan saiz dia sama. Kita just pantul, luasnya masih sama. Tidak mengubah apa-apa nilai. Okay. So, kat sini kita pun akan dapat jalan kerja yang lebih panjang lah, iaitu 1 tolak PZ lebih besar daripada B, tolak PZ lebih besar daripada A. Maka kita akan dapat luas di antara. Okey. Dan yang terakhir, kes yang kelima. Okey, yang ini perlukan imajinasi. Okey, katakan kita dua-dua pun positif. Okey. A positif, B pun positif. Tapi dia kata di antara. So, kat tengah-tengah. So, macam mana kita nak kira? Okay, yang ini kita kena ubah suai dia jadi sama dengan kat sini kita akan tulis. Yang A ni boleh dikira. Sebab A ni kalau kita lorekkan dia sampai hujung, dia dah jadi hujung ekor hujung. So, dia adalah P Z lebih besar dari A sebab dia lebih besar. Saiz luas di bawah lengkung A lebih besar daripada saiz lengkung di bawah B. Okay, so, kita kena tolak dengan PZ yang B pula kita letakkan dia jauh sikit. So, B kat sini. Dan kita lorekkan dia tadi. Dan dia boleh dikira dengan PZ lebih besar dan sama dengan B. Kenapa cikgu tulis sama? Sebab dekat soalan tadi ada simbol sama. Itu saja. Okey, kalau luas ini ditolakkan antara yang kecil dan yang besar, maka luas yang terhasil ialah luas di antara kawasan tersebut. Okey, maksud dia macam ni. Ni luas B. Luas A kita dah ambil sampai hujung. Lepas tu kita tolakkan pula dengan luas B. Ni luas B. Tolak dengan luas B, maka kita akan dapat luas kawasan berlorek yang kita nak tadi. Itu dari segi coloring tadi. Okey, untuk kes yang tadi pula, kalau kita perhatikan semula, kita berminat dengan luas tengah. So, kalau kita ambil luas keseluruhan, kita kena plan lah. Kita ambil luas semua.
Kita nak tengah-tengah, kita kena tolakkan dengan luas ekor hujung yang boleh dikira. Okay, dah settle, dah tolak yang ni. Dan kita nak tolak pula ekor sebelah kiri yang boleh dikira dengan pantulan. Okay, ada syarat dah, kalau negatif mesti pantul. So, bila kita kira, 1 tolak P Z lebih besar dari B, tolak P Z lebih besar dari A, maka kita akan dapat luas di antara. Okay. Itu antara kaedah untuk memahami graf. Okay, so, kita akan lihat cara untuk menyelesaikan soalan berikut. Okay, pertama sekali kita nampak kat sini dia ada kata pertaburan secara normal piawai. So, bila disebut je normal piawai, maka kita akan nampak huruf Z. Okay, Z ni maksudnya dia dah dipiawai kan. Okay, first kali kita mesti, kalau dia dah Z, kita boleh terus lukis graf Z. Yang mana kalau graf Z, dia mesti ada paksi kosong kat sini, paksi Y. Kemudian kita buat bell shape. Anggaran sahaja. Kalau ikutkan sini Z, sini adalah FZ. Okay, then kita perhatikan nombor 1.33 ni paksi positif. So, kita buat anggaran di mana tempat dia. So, kita anggar sahaja, tak perlu buat skala. Okay, kat sini positif 1.333. So, kita pun lorek sebelah kanan sebab apa? Sebab tadi simbol dia kata lebih besar dan sama dengan, kalau kita letak garisan dia jadi lorek sebelah kanan. So, sekarang kita nak tahu berapa luas dia. Okay, so probability ni sebenarnya mengira luas di bawah lengkung normal. Okay, so untuk dapatkan luas dia, kita first kali check. Okay, sama tak dia punya gambar dengan yang diberi dalam konsep awal tadi. Okay, kita tengok balik konsep tadi. Dia kata mesti pastikan Z lebih besar dari A. Okay, so sekarang bila kita check, okay, sebiji samalah. Okay, Z dia lebih besar daripada A. Okay, disebabkan itu kita ambil jadual yang diberi 1.333. Okay, sekejap. Okay, kita ambil jadual tadi. Paksi dia nilainya ialah 1.3 kat sini. 1.3. Ingat ni paksi. 1.3. 3. Okay, so kita ambil pembaris. Kita letakkan dekat 1.3. Okay, kalau kita perhatikan 3 kat sini, maksudnya ni lah jawapan kita. Okay, dan 3 kat sini ada 5. Okay, so tengok macam mana nak kira. Kat sini 0.918. Kat sini 5, tapi ada perkataan tolak. Okay, perhatikan perkataan tolak kat situ. So, apa kita buat? Kita akan tulis kat tepi ni ataupun ambil kalkulator pun boleh. 918 tolak 5 tu dekat ujung sekali. Sebab actually 5 tu adalah 0.0005. So 8 tolak 5 dapat 3, 1, 9, 0.0. Okay, so jawapan kita ialah 0.0913. Okay, so itu adalah jawapan untuk soalan A. 0.0913. Okey, untuk soalan B, sekarang dia kata cari kebarangkalian PZ kurang daripada
negatif 0.054. Macam tadi, kita pun berminat untuk lukis dulu. Kemudian kita labelkan paksi Z negatif. Kemudian kita lorekkan sebelah kiri ikut simbol. Dan kita dapati tak boleh kira sebelah kiri, hanya perlu pantulkan sahaja. So, kita pun pantulkan sahaja. Kalau negatif, dia bersimetri, so dia akan pantul ke sebelah kanan dengan keadaan positif. Dan lorek ni pun akan jadi sebelah kanan, dah boleh kira. So, kita kata dia adalah bersamaan dengan PZ lebih besar 0.054. So, apa kita buat? Kita cuba cari jadual taburan ke barang kalian 0.054. 0.0 kat sini, 5 kat sini, 4 kat sini. Semua yang cikgu bulat tu adalah paksi. Cuba tengok ni, kan dia ada tulis Z ni. Okay, Z tu kan paksi tadi kita tahu. So yang ke kanan dan yang ke bawah ni adalah paksi. Okay, so apa kita buat? Kita dah dapat jawapan dia. Yang pertama kita aim dulu nombor ni. Kemudian kita aim nombor 16. Kemudian kita nampak ada perkataan tolak. Okay, so kita buat sedikit pengiraan kat sini. Pengiraan dia simple sahaja, iaitu 0.4801 tolak dengan 16. So kalau kita nak ambil kalkulator, make sure kat sini ada tambahan 00. Tapi kalau kita nak cepat, kita boleh buang kosong ni dan tekan kalkulator. 4801 tolak 16. So dapat 4785. Okay, so jawapan dia kita dah dapat. Kita pun catat dekat sini. So kita dapat jawapan dia. Kosong 0.4785. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan C. Okey, kalau kita boleh faham bentuk graf, kita boleh jawab semua bentuk soalan yang melibatkan luas. Okey, contoh yang seterusnya, kita lukis dulu bell shape. Kemudian kita ambil paksi dia positif. Kita ambil lorek dia sebelah kiri. Kita tulis paksi dia 1.725. Dan kita dah tahu tadi, untuk kira kawasan berlorek sebelah kiri tak boleh. Dan kita boleh kira, ni boleh kira. Sudahlah boleh kira. Lepas tu kita tak nak dia. So, bila kita boleh kira dan kita tak nak dia, so kita boleh ambil 1 tolak P Z lebih besar 1.725. Okay, so 1 tolak 0 point berapa? Okay, kita akan cari dekat jadual. Okay, kita cari 1.725. Okay. 1.725 di mana 1.7. Okey, cikgu akan bulatkan 1.725. Okey, kalau kita ada pembaris, kita boleh letakkan sebaris dengan pembaris supaya kita tak salah ambil nombor. Okay, tengok kat situ betul-betul. Actually, nombor yang kita nak ialah bermula dengan 1.72 kat sini. Kemudian bawah nombor 5 ada 4. Ada 4. Okey. So apa kita buat? Kita ambil dulu nombor yang ni dan tolakkan nombor 4. So
Kalau kita boleh congak. Kalau tak boleh, kita pun kira lah 0.0427 tolak 4. 7 tolak 4 kan 3. Okay. So, jawapan dia adalah 0.0423. Kita buat apa? Ingat, kita ada 1 tolak tadi. 1 tolak 0.0423. Okay, sabar. Okay. So, kita pun tulis kat sini. 1 tolak 0.0423. Kita ambil kalkulator, kita kira 1 tolak 0.0423, kita akan dapat 0.9577. Okey, untuk soalan B, kita perhatikan kat sini pattern dia. Dia ada di antara nombor negatif dan kosong. Negatif 1.4 dan kosong. Okey. Ini kes yang tak ada dalam perbincangan graf cikgu tadi, tapi kita boleh fikir dia secara logik macam mana. Okey, adakah graf ni sama luasnya dengan graf adakah dia sama luas dengan graf yang cikgu lukis ni, kosong dengan 1.4? Okey, adakah graf negatif 1.4 dia akan jadi sama dengan graf 1.4? Okey, sama kan? Okey, disebabkan dia sama dan kita punya fokus kat sini tak ada satu tolak, tapi kita fokuskan separuh graf. Keseluruhan graf ni kalau kita lorek, kita akan dapat berapa? Kita tak dapat 1, kita akan dapat 0.5. Ingat, separuh graf 0.5. Sini pun 0.5. So, kita nak yang sebelah kanan saja. So, 0.5 tolak P. Z yang boleh dikira yang cikgu bintik-bintikkan ni. Ini kita tak nak. Sebab tu kita tolak. Z lebih besar 1.4. Okey, so kita pun tengok semula jadual. Berapa nilai 1.4? Okey, dia jadi lambat sebab kita nak check jadual ni. So, berapakah nilai bagi 1.4? Kita kena padam dulu yang kita dah pakai. Okey, so 1.4 dekat mana? Okey, so sini 1.4. 1.4 tu bermaksud 1.40. So ni kita ambil ni 0.0808. 0.0808. Okay, so kita tolakkan tadi dengan 0.0808.
Kita ambil kalkulator, kita kira 0.5 tolak 0.0808. Kita akan dapat 4192. 0.4192. Iaitu soalan E. Kalau dia kata PZ lebih besar daripada negatif 1.12. So first kali kita punya step ialah melukis graf. Untuk bayangkan kat mana kawasan berlorek yang dia nak. Okay, kita dapati sebelah kanan negatif 1.12. Kita tak boleh kira direct, so kita kira secara indirect, iaitu dia punya luas sama dengan luas 1 penuh. Okay, yang ini boleh kira dengan pantulan, tapi yang ni boleh kira dengan pantulan, tapi kita tak nak. Okay, so kita tolak dengan luas yang kita tak nak dengan pantulan tadi. Dia adalah positif 1.12. So penulisannya mesti jelas, iaitu 1 tolak PZ lebih besar positif 1.12. Kita cari dekat jadual 1.12. Okay, direct terus kita dapat jawapan. Okay, jawapan dia kita akan dapat kat situ 1 tolak 0.1314. Kita letak pembaris kat situ. So, bila kita kira dengan kalkulator, kita akan dapat 0.8686. Okay, ini jawapan E. Okay, untuk jawapan F. Okay, yang ini special case. Ini case yang kelima tadi. Yang mana jika dia berada di antara positif-positif. Sekejap. Okay, katakan ni adalah di antara nilai positif dengan positif dua-duanya. So positif 0.91 kat depan lah. Sebab dia ni lagi kecil. 2.48 kat ujung. Okay, luas mana yang lebih besar? Mestilah luas daripada 0.91. Okay, so luas ni lebih besar. Okay, so apa kita buat? Kita akan kira luas PZ lebih besar daripada 0.91 tolak luas yang kecil 2. Okay, P Z lebih besar dan sama 2.48. Okay, mana satu luasnya? Yang ni. Yang ni kita tak nak. So kita boleh guna kaedah tolak. So kita pun check lah buku sifir tadi. 0.91 dengan 248 tu berapa? Okay, kita tengok kat sebelah sini. Kita padam dulu yang kita dah conteng tu. Kemudian kita besarkan sikit 0.91 2.48. Kita cari 0.91. Sekejap. Okay, kat sini kalau kita perhatikan 0.91
Jawapan dia adalah 0.1814. Kalau kita cari pula 2.48, 2.48. Ini bahaya, kita letak pembaris kat sini. 2.48 ni masih lagi 2.4. Kalau kita ke bawah dah jadi 2.5. 2.4 ni ada 2 baris. So 2.48 kita tengok ke bawah ni yang mana kita nak ambil. Kita kena ambil yang terakhir. So kita akan ambil yang kuning tu. So kita ambil jawapan kita tadi 0.1814. Kita tulis kat sini 0.1814 tolak dengan 0.000657. Kita ambil kalkulator dan kira. Kita akan dapat 0.1748. Dan untuk case modulus, yang pertama kita kena faham konsep modulus untuk buka modulus tu sendiri. Modulus ni bila kita buka dia akan jadi plus minus. So tengok sekarang macam mana. Asalnya dia ada modulus 2.087. So sekarang dia dah jadi plus minus 2.087. Kalau kita ambil dia positif sahaja bacaannya, maka dia tidak akan mengubah simbol. So yang pertama, jawapan dia akan jadi Z lebih besar dan sama 2.087. Tapi kalau kita ambil untuk negatif, katakan kita ambil untuk negatif. Kalau kita fokuskan kepada negatif Z, so kita boleh tulis macam ni, negatif Z lebih besar 2.087. So Z, negatif ni kalau kita pindah kat sini, simbol dia mesti bertukar. So negatif 2.087. Dan kita dapati dia tidak boleh disatukan dalam bentuk julat. Bentuk julat maksudnya kita letak simbol macam ni. Boleh tak dia duduk kat sini negatif 2.087. Kat sini positif 2.087. Boleh ke tidak? Adakah bacaan dia betul? Adakah bacaan Z lebih besar? Z lebih besar. Sini kurang. So kat sini totally tak ada. Tidak ada dalam bentuk julat. So kat sini kita lukis graf dia. Dia akan jadi satu Z positif, satu Z negatif. Satu akan jadi positif, satu akan jadi negatif. Satu kita lorek ke kanan, satu kita lorek ke kiri. Dan kita tahu tadi dua-dua ni adalah ekor hujung. So senang saja kiraan dia. P Z lebih besar pada 2.087 tambah P Z lebih besar daripada 2.087. Sebab dia sama saiz, kita boleh juga kira sekali dan darab dengan 2. So kita pun carilah 2.087 pada jadual. Cari kat sini 2.0. Kita tak nampak atas dia.
Okey, 2.087. Okey, ni kita padam dulu. Okey, 2.087. So, dekat mana kita punya nilai? Kita ambil 2.08. Okey, dekat sini. 7. Dekat nombor 3. Okay, kalau kita tak confident, kita letak pembaris. Takut silap ambil. Okey, betul. Okey, so kita pun ambil berapa nilai dia kat sini. .0188 tolak 3 jadi 0.0185. Okay, so dia akan jadi 0.0. Okay, dia akan jadi 0.0185 tambah 0.0185, maka dia akan jadi 0.037. Okey, dan yang terakhir ialah modulus Z kurang daripada nilai positif. Okay, first sekali kita lukis dulu graf dia. Dan kita tak tahu graf dia macam mana, kita buat sama macam tadi, buka dulu modulus pada kiraan di tempat lain. Okey. So sekarang modulus Z kurang daripada 1.203. Okey, kita buka modulus dengan plus minus Z tanpa mengubah simbol. Kemudian kita ambil satu-satu. Mula-mula kita ambil positif Z. Positif Z tidak mengubah simbol. Tapi bila kita ambil negatif Z, kita tak nak negatif tu, kita letak ke sebelah kanan, dia akan ubah simbol dan dia akan dermakan negatif ke sebelah kanan. Kita cuba dulu, cuba untuk satukan dia dalam bentuk julat. Okey, kita cuba satukan dia dalam bentuk julat, Z. Kat sini kita letak negatif. Kat sini kita letak positif. Bacaan dia boleh atau tidak dibaca dengan cerita yang sama. Okey. Sepatut cerita dia mesti cerita dia Z. Z. Okey, sekarang bila kita baca cerita kat sini. Okey, kita baca dulu cerita kat sini. Z lebih besar negatif 1. Z. Okey, dapat yang ni. Sama. Ceritanya betul. Kita baca macam ni Z lebih besar. Kita baca dia ke kiri. Macam baca alif bata. Z lebih besar negatif. Okey, kemudian kita baca pula sebelah kanan. Ini cara baca julat. Kita baca pula dia sebelah kanan macam ni. Z kurang. Kita pun tengok Z kurang. Oh, betul. Okey, so jawapan dia adalah berada dalam julat di tengah-tengah. So, apa kita buat? Kita buat dua paksi. Dan dia kat tengah-tengah. Beza dengan soalan tadi, dia kiri dan kanan. Dia terasing. Ini dia duduk sekali. Dan kita tahu tadi kaedah kiraan dia mestilah 1 tolak PZ lebih besar 1.203 tolak PZ lebih besar 1.203. Okay, macam biasa nilai rantau belok, nilai ekor hujung perlu dicari dalam jadual. Okey, 1.203 kita cari dalam jadual. 1.203 .
Okey, kat mana? Satu poin dua kosong 1.203. Satu poin dua kosong tiga berada di sini. Dia ada tolak. Tengok kita dah salah ambil. Kita letak pembaris. Okay, tempat dia dekat sini. Okay, so kita pun kira 0.1151 tolak dengan 6. So, ambil kalkulator, kita kira 1151 tolak 6. 1145. So kita dapat 0.1145 masuk balik dalam cerita tadi. So 1 tolak 0.1145 tolak 0.1145. 229. Okey, dia akan dapat 0.771. Pelajar boleh kira sendiri untuk semakan. Okey, contoh seterusnya ialah berkaitan mencari nilai pada paksi X. Dan dia dah beri luas. Okey, so macam ni kita kena faham konsep kat sini. Okey, P bracket Z lebih besar dari huruf A ialah katakan kita letak kat sini W. Okey, so kat sini kita tolong ingat bahawa huruf P ni mewakili W. Okey, apa maksud huruf P mewakili W? So P ni adalah luas. Bukan maksud cikgu P tu luas. P tu kebarangkalian yang akan memberi jawapan yang sama dengan sebelah kanan, iaitu luas. Manakala Z kat sini dia merujuk kepada paksi. Dan kita kena ingat paksi Z ada paksi positif, ada paksi negatif. Okey, dan dia ada melibatkan simbol. Okey, simbol ni kita kena ingat ada beberapa bentuk graf yang cikgu perkenalkan sebelum ni, iaitu ada graf yang lebih daripada, contohnya ada graf yang lebih daripada 0.5. Yang ni graf ni luas dia, kita kata luas dia besar, iaitu lebih daripada 0.5. Ada graf yang kecil, ada graf yang kecil macam ni. Graf ni kita kata graf, graf ni kita kata luas dia kecil. Bila luas kecil, kebarangkalian dia kecil sahaja untuk berlaku. Dan dia mestilah kurang daripada 0.5. Kenapa cikgu highlight 0.5? Sebab kita kena tahu yang graf kita tadi kalau separuh dah 0.5. So kalau kita tambah lagi sikit, dah confirm dia akan jadi lebih 0.5. Okey, so kenapa kita sentiasa refer lebih ataupun kurang? Okey, sebab kita kena tengok kat sini. Okay, tengok jadual kita. Okey, sebelum ni cikgu dah pernah bagi tahu yang dalam ni kita kata luas. Okey, kat tepi ni kita kata dia paksi. Okey, so
yang kita akan dapat nanti luas. Dia akan bagi luas. Cuba kita tengok luas yang paling besar dekat sini adalah paling besar. Paling besar adalah 0.5. Yang lain semua dah jadi lebih kecil dari 0.5. Bermaksud kita memang kena tukarkan luas tu jadi kurang dari 0.5. Okey. Yang pertama, untuk menjawab soalan ni, pertama sekali kita cuba lukis graf untuk setiap soalan. Lukis, lorek dan fikir. Okey, contoh yang pertama, PZ lebih besar. Okey, tengok kat sini. Okey, kat sini kita kata luas besar ke kecil? Okey, kita kata luas kecil. Okey. Untuk contoh seterusnya, kita nak mencari nilai. Okey, nilai part C pula. Kalau tadi kita cari nilai luas, sekarang kita nak cari nilai part C. Okey, cara dia yang pertama kita mesti tahu luas tu kecil atau besar. Okey, pertama kita cuba tengok keadaan ni. Kita katakan cikgu lorek sini. Ini kita kata luas kecil. Okey, kalau kita dapat lorek sebelah kiri macam ni, kita masih kata luasnya kecil. Okey, luas besar pula macam mana kita kata? Okey, luas besar tu contohnya kalau kita lorek sebelah kanan, ini besar. So kita kata luas dia besar. Boleh juga jadi dia berada di sebelah sini dan kita lorek sebelah kiri ni pun kita kata luas dia besar. So apa maksud cikgu luas kecil dan luas besar? Luas kecil dia kurang daripada 0.5. Mana kita kata 0.5? Okay, 0.5 tu separuh graf. Tapi kalau kita lorek kurang daripada separuh graf, kita kata dia kecil. Okey, luas besar pula melebihi separuh graf. So, dia lebih besar pada 0.5. Okey, kalau kita ingat balik tadi, kalau luas yang kecil ni kita boleh terus kira daripada jadual. Tak ada pun satu tolak. Tapi kalau luas yang besar, biasanya kita kena buat satu tolak. Okey, dan kita cuba tengok kat sini. Luas kecil ni boleh terjadi apabila part C tu positif ataupun part C tu negatif. Luas besar juga boleh terjadi apabila part C negatif ataupun part C-nya positif. Yang menentukannya adalah simbol. Simbol, kita nak lorek sebelah kanan ke, kita nak lorek sebelah kiri. Okey. Dan kita kena pastikan, kita faham bahawa luas, okey, kita kena tengok sini. Dalam kawasan luas, bahagian dalam ni, luas paling besar ialah 0.5. Maka luas yang lebih daripada 0.5 tak dapat digunakan dengan jadual selain daripada kita cuba ubah suai pengiraan. Okey, so kita akan lihat contoh kat sini. Okay, yang pertama, untuk soalan yang pertama, soalan A, okay, kita diberi kebarangkalian Z lebih besar daripada A ialah 0.4132. Okey, kita dah nampak dah sini luas dia kecil. Dan perkataan P ni akan refer kepada luas. P ni kita refer kepada luas. So dia tally dengan sama dengan. Okey. Dan huruf A ni pula sebenarnya merujuk kepada part C. Untuk kes ni, A dia kemungkinan positif. Kemungkinan A dia positif, kemungkinan juga negatif. Mungkin positif A, mungkin negatif A. Dia tak highlight kat situ, so kita kena fikirkan keadaan yang akan berlaku. Okey,
Okey, so kita pun buatlah satu graf yang mana luas dia kecil dan lorek sebelah kanan. Kita nak lorek sebelah kanan dan luas dia kecil. So, kita boleh jangkakan mestilah dekat sini. Okey, menepati luas kecil lorek sebelah kanan. Okey, so A kita bernilai positif. Okey. Cuba fahamkan statement cikgu. Kita nak lorek kanan luas kecil. So A kita positif. Okey. Okey, apa yang kita buat? Kita tahu yang luas ni, nilai luas dia ialah 0.4132. So kita kena zoom dekat jadual. Zoom dekat jadual dan cari 0.4132. Okay, kita cuba letakkan pembaris. Kita cari 0.4. Okay, kat sini, kalau kita perasan sini 42. Kita nak 4132. So kita turun satu lagi baris. Kita cari paling hampir dengan 0.4132. Tak boleh kurang, lebih tak apa. Okey, so kita kena ambil 4168. Okay, so kita pun tulis sini 0.4168. Okay, berapa beza dengan 4132? Kita tolakkan, akan dapat ada 36 ni beza dia. Ini beza dia ada 36. So, bila 36, kita pun check dekat mana 36. Kita gerakkan sikit. Ni, bawah sikit. Okey. Kita letak balik pembaris kita tadi kat sini. Okey, 36 ada dekat sini. Ni 35. Ni 36. So, kita kena ambil 35 sebab dia adalah nombor yang terakhir. So, cikgu akan highlight jawapan dia 0.219. So, jawapan kita ialah 0.219. So, A sama dengan positif 0.219. Ini sahaja jawapan akhir kita. Kita tengok pula contoh yang kedua, iaitu contoh B. Okey, contoh B. Dia kata kebarang kalian Z kurang dan sama dengan A ialah 0.2807. Untuk memudahkan kerja kita, biasa kita akan terus lukiskan graf. Okay, masa kita lukis, kita tak tahu A ni positif ke negatif. Tapi luas dia kecil. Nak lorek pula sebelah kiri. Okay, nak lorek sebelah kiri luas kecil. Boleh ke kita lorek sebelah kiri? Dan kita kata luas ni kecil. Okay, tak logik kan? Okay, so salah. So, kita akan buat lagi satu. Kita buat lagi satu kat sini. Okay, lorek sebelah kiri. Kita dah lorek sebelah kiri dan luas dia kecil. Okay, betul. So, kita akan consider A kita adalah negatif A. Kita punya luas tadi dia dah bagi 0.2807. Kalau kita ingat dulu, kalau luas yang kecil macam ni berada pada ekor, kita boleh pantul.
Bila kita pantul, dia akan jadi positif A dan luasnya masih berukuran sama iaitu 0.2807. Okey, so nilai A kat sini berapa? Kita boleh cari dari jadual. Selepas dapat nilai A yang positif, kita kena beri jawapan dalam bentuk negatif. Sebab tadi paksi asal dia adalah negatif. Okey, so kita akan cari 2807. Okey, 2807. Okey, kita cuba dapatkan, kita kena zoomkan dia. 2807 2. Okey, kat sini ada nombor 2. 0.27. Kita nak 28. Okey, kat sini last 28. Okey, tengok 2807. Yang ni lah. Sebab kalau kita ambil yang kat sini, dia dah jadi 27. Kita nak 28. Okey, so kita pun buat sedikit pengiraan. Okey, 0.2807 kita nak. Tapi yang kat sini ada 0.2810. Okey, so berapa beza dia? Kalau kita tolakkan, kita akan dapat bezanya 3 sahaja. Beza dia 3. So kita nak beza 3 kat sini. Okey, so kita punya jawapan ialah, letak balik pembaris tadi. Okey, so jawapan kita adalah 0.581. 0.581. Kita nak paksi. Yang kita ada tadi luas. So jawapan kita 0.581. 0.581. Okay, cara dia nak tulis macam mana? Kita akan tulis. So A ialah 0.581. Letak negatif. Kenapa letak negatif? Kerana nombor yang boleh dikira hanya nombor positif, tapi graf asal mewakili paksi negatif. Okay, itu soalan B. Okay, kita tengok pula soalan C. Okay, soalan C dia kata kurang dari A 756. Kurang dari A 756. Okay. C, P, Z kurang dari A dapat 0.756. Okey, macam mana ni? Ni luas dia besar. Kita nak lorek kiri. Okey, tak apa. Kita buat dulu graf flow chain. Kemudian kita cuba buat jangkaan. Kalau sebab A ni kita tak tahu positif ke negatif. So katakan kita nak jangkakan A ni positif. Nak lorek sebelah kiri. Okay, so luas ni kita tahu tak luas ni kecil ke besar? Okay, luas ni besar. Okay, so ni adalah jawapan dia. So kita punya A adalah positif. A kita positif. Kalau kita tersalah pilih, katakan kita nak lorek sebelah kiri, betul, ikut arahan dia lorek sebelah kiri, tapi luas ni kecil. So kita kena reject cara kerja ni. So kalau ikut kat sini A dia negatif. So A kita nanti jawapannya bukan negatif tapi positif. Sebab cerita yang kita lukis ni sama dengan cerita soalan, iaitu lorek ke kiri
dan luasnya besar. Okey, cuba ingat balik. Sebelum ni kita pernah kira luas. Okey. Kalaulah kita punya luas yang warna biru ni, dia bagi 0.756. So, macam mana dengan luas bahagian yang kosong? Luasnya ialah luas baki, iaitu 1 tolak 0.756. Kita akan dapat 0.244. Okey. So 0.756 tak ada dalam jadual. Kenapa cikgu kata tak ada dalam jadual? Sebab tadi kita kata nilai yang ada paling besar pun 0.5. Tapi 0.24 ni ada dalam jadual. Okey, so kita mestilah berminat dengan yang ada dalam jadual. Okey, tapi kita kena ingat, huruf A ni, dia boleh mewakili paksi positif untuk lorek ke kanan dan lorek ke kiri. Okey. Okey, huruf A ni, kalau kita lorek ke kanan, dia dapat 0.244. Maksudnya dia still boleh mewakili part C. Sebab ni part C. Okay, so kita tak ada masalah dengan A ni. Kita boleh terus cari dalam jadual. 0.244. Kita check balik jadual tadi. Okay, 0.244. Okay, kita padam dulu. Okay, 0.244 di mana? Ambil pembaris. Cari 0.2. 0.24. Okay. Kat atas ni pun ada 24. Kat bawah pun ada 24. Tapi kita nak 244. Mestilah kita ambil yang paling hampir. 245. Okay, kita ambil 245. Tapi dia ada lebih. Okay, so kita kena buat sedikit perkiraan. 0.244 kita nak. Tapi dia lebih dalam jadual. 2451. So, kita ambil kalkulator kira. Okay. 0.2451 tolak 0.244. Okay, dia ada lebih. Okay, sekejap. Kita kira semula. Okay, 2451 tolak 2440. Ada lebih 11. Okay, dia ada lebih 11 kat sini. So, dia ada beza 11. So, kita cari kat mana 11 ni. 11 tak ada yang ada. 10 dengan 13. Kita tak boleh pilih 13. Kita akan pilih 10. Okay, so, jawapan kita mesti pada barisan yang sama. So, kita letak pembaris tadi. Jawapan kita ialah 0.6 0.693. Okay, 0.693. 0.693. Maka kita tadi nilainya positif 0.693. Stop. Okey, itu adalah bentuk soalan yang ketiga. Ada banyak lagi bentuk. Kita perhatikan ada lagi bentuk ni, di antara dan modulus. Okey, untuk di antara, untuk D,
Kalau kita ada P kosong, Z A 0.1542. Untuk soalan D. Soalannya kebarangkalian kalau Z itu duduk di antara A dan luas dia adalah 0.1542. Okey, senang je. Mula-mula kita lukis dia punya graf. Kemudian luas dia kecil. Okey, luas kecil. Tapi nak lorek di antara dan dia dah bagi kat sini kosong. So, senang je lah, kita dah tahu kosong. Kalau kosong kat sebelah kiri, mestilah sebelah kanan ni A. Dan dia mesti duduk di antara kat sini. Okey. Dan luas yang dia bagi 0.1542. Tapi kita kena ingat sebelum ni kita tak boleh kira luas di tengah-tengah macam ni. Luas yang kita boleh kira luas ni. Luas yang kosong tak dilorek ni kita boleh kira. Macam mana kita nak kira? So kita dah tahu dah tadi luas separuh 0.5. So mula-mula kita buat pengiraan 0.5 tolak 0.1542. So kita akan dapat baki 0.5 tolak 0.1542. Kita akan dapat baki 0.3458. Kalau kita nak tulis, kita kena tulis kat sini. Ni luas kecil ni adalah 0.3458. Okey, huruf A ni dia mewakili juga luas untuk 0.3458. So bermaksud kita boleh terus cari daripada graf, daripada jadual 0.345. Kita nak tadi 0.3458. Okey, kita letak pembaris kita padam dulu. Kita letak pembaris dan cari 0.34. 0.345. Sini 3, kalau kita perhatikan sini ada 348, sini ada 344. Kita nak 345. So kita pilih 348. Okey, kalau kita perhatikan kat sini 0.3483. So kita tolakkan dia. Kita akan dapat 25. So beza dia ada 25. Beza dia 25, kat mana kita nak ambil? Kat 22 ke dekat 26? So kita tak boleh ambil 26 sebab dah lebih. Kita ambil 22. So kita akan ambil 22. So jawapan kita, okey, letak pembaris tadi. Jawapan kita adalah 0.396. Ambil yang sebaris dengan dia. Okey, ambil yang sebaris dengan dia. Okey, so 0.396. So A kita tadi positif. Kita tulis je A sama dengan 0.396. Ini adalah jawapan akhir. Okey, untuk soalan yang seterusnya, kita ada soalan E. Okey, dia kata P Z di antara 0.6
dengan 0.693. 0.693. Okey, ini pun kita tahu logik graf dia ialah kalau kita ada julat, kalau sini dah positif, okey, kemungkinan sini juga positif atau negatif. Okey, so kita pun buat macam mana? Sebab sini kosong. Ni luas ni kecil ke besar? Okey, luas dia lebih daripada 0.5. Okey, so luas dia besar. Kalau kita buat dekat sini, kalau A kita anggap A ni positif, lepas tu kita anggap pula 0.6 tu di sini, kita pun lorek. Adakah luas ni boleh mewakili 0.693? 0.6? Tak logik. So kita reject gambar rajah kita ni. Kita kena plan gambar rajah satu lagi, yang mana kemungkinan A kita negatif. Dan 0.6 memang kita dah tahu dia positif. Dan bila kita lorek, kemungkinan nilainya lebih daripada 0.5. Okey, so kita sambung yang mana kita tahu kat sini luas ni 0.69. Ini luas yang berlorek ni nilainya 0.693. Dan luas yang tak berlorek ni boleh kira. Boleh kira. Yang ni pun boleh kira. Okey, so apa kita buat? Kita tahu nak kira luas yang berlorek, kita kena 1 tolak luas yang boleh dikira kat sini ialah lebih besar daripada 0.6. Tolak lagi luas yang boleh dikira. Selepas pantul dia akan jadi positif. A kita akan dapat 0.693. Okey, kat sini kalau kita perasan dia hanya tinggal satu sahaja unknown. Yang lain semua boleh kira. Okey, so apa kita buat? Kita buat 1 tolak. Okey, berapa luas ni? Boleh cari dekat jadual. 0.6. Okey, 0.6 tu adalah paksi. So, jawapan dia 0.2743. 0.2743. 0.2743 tolak dengan yang kita tak tahu ni, kita akan dapat 0.693. So, kita ambil kalkulator, kita kira kat situ. 1 tolak 0.2743 tolak 0.693, kita akan dapat kebarangkalian, maksudnya baki dia. Yang ni kenapa? Sebab dia dah pindah ke sebelah kanan, yang ni pindah ke sebelah kiri. Pada tempat dia. Okey, so bila kita kira 1 tolak 0.2743 tolak 0.693, kita akan dapat bakinya Z lebih besar dari A. Kita dapat bakinya ialah 0.032. Jadi memang kita nampak dia positif, tapi ingat jawapan akhir dia mestilah negatif. Okey. So, kalau kita nak catat kat sini, yang luas ni nilai dia tadi 0.2743 dan luas ni kita dah dapat tadi 0.0327. Dan yang kita nak adalah A dengan luas 0.0327. Kita akan
Cari dekat dalam jadual. 0.0327. 0.0327. Okey, 0.0327. Yang kita nak adalah 0.0327. Dan kita cuba letak pembaris kat mana 0.0327. 0.0 bawah lagi. 0.09 kita nak 0.0327. Okay, kalau pelajar nampak dekat sini. Okay, yang ada hanyalah 0.0329. So kalau kita tolak baki dia ada 2. Okay, 2 tu berada di sini. Okay. So sebaris dengan dia ialah 3. So jawapan kita sekarang, jawapan kita ialah 1.843. 1.843. So A kita ialah 1.843. Dan ingat A tadi pastinya yang asal negatif. So kalau dia punya soalan nak A saja, kita pindahkan saja negatif ke sebelah kanan. Okay, dan soalan yang terakhir iaitu soalan F. Okay, soalan dia kata cari kebarangkalian jika P modulus Z lebih besar dan sama dengan A. Dan jawapannya kecil je, 0.084. Okay, tadi kita kena ingat apa maksud modulus ni. Modulus ni maksud dia plus minus Z. Okay, so kalau kita ingat lagi sebelum ni, kalau positif Z lebih besar dari A, kita asingkan, maksudnya dia akan ada P Z, dia akan jadi positif. Lepas tu dia ada P, kalau Z ni negatif, simbol dia akan bertukar jadi negatif A. Dan jawapan dia akan dapat 0.084. Okay. Satu negatif, satu lagi positif. Satu ni dia kata lorek ke sebelah kanan untuk positif, lorek ke sebelah kiri untuk negatif. Dan luas bila kita tambah, kita akan dapat 0.084 ni kena bahagi dengan 2 lah. Sebabnya dia kongsi 2 tempat. Sini tambah sini akan dapat 0.084. So dia adil sebab dia punya paksi sama. So kalau kita bahagi 2 dia akan dapat 0.042. Okay, so luas yang baru kalau kita catat kat sini, ni luas dia. So kita boleh cari terus daripada jadual 0.042. Okay, 0.042 daripada jadual. 0.042. Okey, kalau kita letakkan pembaris 0.04, 0.042. Okey, kita akan dapat dekat sini 0.042. Okey. Tapi dia ada 0.0427. So kalau kita tolak, kita akan dapat baki dia 7. So bila baki dia 7,
Okey, bila baki dia 7, kita nak dekat sini. Okey, so jawapan kita nanti 1.7, 2, 8. Kita letak balik pembaris cek. 1.7, 2, 8. Okey, so jawapan kita 1.72, dan A tu kekalkan dia dalam bentuk positif.